Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Bulan sudah kita berhenti pada muka surat yang ke-25. Kita sambung pada muka surat yang sama bawah tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Kata Allah, innallaha azza wa jalla qala man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Yang bermaksud, sesiapa yang menyakiti salah seorang daripada waliku, penolongku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Riwayat Bukhari. Kita masih lagi dalam tajuk membicarakan tentang memuliakan ahlul Quran dan tegahan menyakiti mereka, yakni ahlul Quran. Ahlul Quran ialah mereka yang terlibat secara langsung dengan Quran, sama ada menghafaznya, membacanya, mengajarnya, mengajinya. Maka mereka ini adalah dari kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka ini juga adalah kalangan waliullah yang Allah sebut hum ahlullahi wa khassatuh, yang Nabi sebut. Mereka ini adalah kalangan ahli, yakni orang yang dekat, ahli keluarga, diumpamakan seumpama ahli keluarga Allah, orang yang dekat dengan Allah. Wa khassatuh, dan mereka juga merupakan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Maka apabila kita menyakiti mereka, maka kita telah menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri peringatan pada kita dalam hadis ini, siapa-siapa yang menyakiti salah seorang daripada waliku. Di kalangan wali-wali Allah ni siapa? Para alim ulama, tok-tok guru kita, orang-orang yang menghafaz Quran, orang yang mengajak Quran, orang yang mengaji Quran, orang yang beramal, orang saleh.
Maka kalau kita menyakiti mereka sama ada dengan perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, maka kata Allah, aku isytiharkan peperangan terhadapnya. Mana orang ini orang yang diperangi oleh Allah, dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita jangan ada perasaan benci, perasaan musuh terhadap alim ulama. Lebih-lebih lagi kalau kita nak berbeza pahaman politik, itu hak kita lah. Tapi dalam masa yang sama, jangan sekali-kali kita meletakkan alim ulama ahlul Quran ni sebagai musuh dalam kehidupan kita. Kalau kita memusuhi mereka, ini ancaman daripada Allah, maka tunggulah Allah akan memerangi orang-orang yang memerangi wali-wali Allah. Mana hidup tadi tak ada kebaikan, tak ada keberkatan, susah kehidupan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini kelebihan di antara kelebihan keistimewaan yang Allah beri kepada siapa? Ahlul Quran. Banyak kita dah baca dah tentang keistimewaan yang lain. Nak suruh kita ni jadi salah seorang daripada Ahlul Quran. Tak boleh hafal pun, mengaji, baca, duduk dalam keadaan mengaji sampai bila-bila. Kalau reti, kalau pandai mengaji, ajak pada orang lain. Paling-paling tak ada pun anak murid kita siapa? Anak-anak kita, cucu kita, tak apa. Kita tak boleh mengajak orang lain, mengajak mereka. Kalau tak boleh mengajak juga pun, mengaji sampai bila-bila. Biar mati dalam keadaan mengaji Quran kan? Mati dalam keadaan duduk tengah mengaji Quran, maknanya dalam keadaan kita proses duduk belajar, supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang digelar dengan gelaran Ahlul Quran tadi ni. Sayang, kasih kita dengan Quran tadi ni. Baik, kemudian telah sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sallas subha fahuwa fi dhimmatillah فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. Setengah riwayat, فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. Baik, ini hadis yang nak menceritakan tentang kelebihan solat subuh, kata ulama. Apa dia? Nabi kata, man sallas subha, sesiapa yang bersolat subuh. Solat lain pun fardu juga, solat subuh pun fardu, tapi ini nak cerita kelebihan solat subuh. Nak suruh kita ambil ihtimam, makna ambil penting, ambil berat sungguh solat subuh ni. Sebab inilah di antara solat yang berat dilakukan oleh golongan munafiqin. Jadi orang yang boleh istiqamah sembahyang subuh, lebih-lebih lagi berjemaah, lebih-lebih lagi di masjid, maka itu bukti ketelusan dan tinggian iman yang dia miliki. Ada setengah orang dia sembahyang dah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak ada masalah, tapi subuh habis pukul 9, pukul 10 kan. Jangan semayang di dalam waktu. Najak. Kalau sampai umur 5-60 pun duduk semayang subuh pukul 9, sampai bila kita nak duduk lagu tu? Dah tak pukul 9-10 malam, pukul 12 baru lena, pukul 1 duduk menyembang lagi, pukul 1 pagi buh kopi, nak lena lagu mana, cekang biji mata. Itu subuh esok 90 sungguh lah. Dia semayang tapi di luar daripada waktu. Walaupun semayang tapi di luar pada waktu, Allah beri ancaman, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang bersembahyang, celaka. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai daripada salatnya. Makna semayang tapi di luar daripada waktu. Hadis ni nak cerita kepada kita tentang kelebihan salat subuh. Nabi kata apa? Siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Fahuwa fi dhimmatillah. Az-zimmatu huna ad-dhaman wa qila al-aman, kata ulama. Ad-dhaman makna jaminan Allah. Allah jamin dia.
Al-aman makna dalam keamanan Allah. Allah beri keamanan kepada dia. Makna dia sembahyang subuh pada pagi itu, sehari itu Allah beri kepada dia jaminan keselamatan, Allah pelihara, Allah jaga dia. Dan juga Allah beri keamanan kepada dia, keselamatan, jaminan daripada Allah. Siapa yang lebih baik jaminannya daripada Allah? Tak ada. Lebih baik pemeliharaannya daripada Allah? Tak ada. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang sebaik-baik nak jaga kita. Salah satu kita nak dapat jaminan keselamatan, kesejahteraan daripada Allah adalah dengan kita sembahyang subuh tadi ni. Lalu kata ulama, kenapa Nabi khususkan solat subuh di sini? Disebut dalam syarah hadis, dia kata apa? Wa inna ma khussa salatus subhi bidzikri lima fiha minal kalfati wal masyaqqah. Karena sembahyang subuh ni dia berat dan dia ada masyaqqah, payah. Tambah-tambah musim hujan lah ni kan. Nak mangkit rumah pula tak ada water heater, tak ada air panas, nak mandi sejuk, nak keluar pada rumah hujan nak renyah-renyah pula. Kalau tarik selimut, hak tu sedap lagi lah, kena dengan nafsu. Tapi tak, kita bangkit, mandi, siap keluar mai subuh, kadang-kadang redah hujan, dalam keadaan tidur, kita nak kena korban tidur kita tu yang jadi payah tu. Sembahyang zuhur bagi kita tengah duk berjaga, asar pun kita tengah duk berjaga, kalau tidur pun siang, maknanya ringan untuk kita melaksanakan hak lain-lain itu berbanding solat subuh. Maka kata ulama, kerana itulah ia menjadi satu solat yang berat, dan inilah juga solat, kalau kalangan munafikin zaman Nabi ini, hak inilah hak paling berat dan mereka tak mampu nak buat. Baik, lalu Nabi kata apa? Siapa yang sembahyang subuh, maka dia berada dalam jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in fi dhimmatih, maka janganlah kamu menjadikan Allah menuntut kamu terhadap sesuatu yang berada di dalam jaminannya. Apa maksud hadis ni? Baik, saya baca dalam syarah. Kata ulama, hadis ni kita boleh faham dengan dua makna. Satu pandangan dia kata apa? Satu pandangan menjelaskan bahawa ayyakuna fil hadisi nahyun 'anit ta'arrud bil adha li kulli muslimin shalla salat as-subh, fa inna man shalla salat as-subh fa huwa fi amanillahi wa dhamanih wa la yajuzu li ahadin an yata'arrada liman ammanahu Allah, wa man ta'arrada lahu faqad akhfara dhimmatallahi wa amanihi ay abtalaha wa azalaha fayastahiqqa iqaballahi lahu ala iqabullahi alaihi lahu ala ikhfari fi dhimmatihi wal udwana ala man fi jiwarihi. Baik, dia kata dalam syarah hadis, dia kata apa? Hadis ni nak abad kat kita larangan daripada menyakiti orang-orang yang bersembahyang subuh. Satu, dia ada dua pahaman lah. Satu kata ulama, ada dua pandangan. Yang pertama dia kata apa? Hadis ni menjelaskan kepada kita larangan kita buat zalim, buat naya, menyakiti orang-orang yang sembahyang subuh. Kerana orang yang sembahyang subuh ni dia, Allah jamin dia, Allah beri satu waranti kepada dia, Allah akan bela dia. Maka siapa-siapa yang menzalimi orang yang sembahyang subuh, dia telah mencerobohi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menuntut balas ke atas dia dengan sebab dia buat ke orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu dia takkan selamat daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Tak selamat. Buat zalim ni kat siapa-siapa pun tak boleh. Allah kata, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman ni haram. Sama-sama tak boleh zalim. Jangan kamu zalim menzalimi antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi lah kalau kezaliman naya tu kita buat kepada siapa? Buat kepada orang hak yang sembahyang subuh. Sama ada zalim kita tadi ni pada hartanya ke, pada maruah dia ke, pada diri dia ke, pada apa pun tak kira lah. Kita buat zalim ke dia, kita yang buat zalim ke dia takkan terlepas daripada balasan Allah. Kenapa?
Kerana dia adalah orang yang Allah jamin Allah pasti akan tuntut balas ke atas kita. Jaga bagi elok. Tu. Itu satu maknalah. Nah. Maka di sini juga kata ulama, fi hadza dalilun ala annahu yajibu ihtiramul muslimina alladhi saddaqu islamahum bi salatil fajri. Wajib kita menghormati orang Islam yang benar, yang membenarkan imannya dengan melaksanakan salat subuh. Lianna salatal fajri la yusalliha illa mu'min. Kerana sembahyang subuh ni tak ditunaikan melainkan orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau kita tengok, kalau sahabat kita, saudara kita istiqamah mayang subuh, memang ini bukti iman. Bil-bil lagi mari ke masjid pula jemaah, tak nak tinggal pula. Jangan buat zalim ke dia. Tak kira dalam apa bentuk jua pun. Buat zalim kita takkan selamat. Allah akan balas dengan balasan yang na'udzubillahi min dzalik. Kita tak mau. Okey, satu. Itu satu faham ni makna nak syarah hadis ni supaya kita lebih jelas. Itu satu syarahan daripada ulama. Ada cerita riwayat daripada Al-A'mash rahimahullah, kata dia adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar, dia duduk di sisi Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni kita baca sejarah dia, memang dia orang gedebel lah. Jadi ramailah orang yang mati di tangan dia. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, dia tak boleh tengok orang bantah dia gubernur. Pernah dia ungkapkan dalam satu kata-kata bait, kalau kita mengaji balarah ada, dia kata apa? Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Mengaji balarah dulu, ingat lagi bait dia tu. Dia kata, aku tengok kepala orang ni banyak dah hak masak ranum. Dia umpamakan orang hak lawan dia ni macam buah. Yang kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, kedebel dia. Aku duk tengok kepala ni banyak dah aduk masak ranum, sampai dah masa untuk memetik. Memetik tu makna memenggal kepala orang tadi. Dan akulah orang yang akan memetik, memenggalnya. Baik. Satu ketika Hajjaj bin Yusuf bersama dengan Salim bin Abdullah bin Umar, Hajjaj berkata kepada dia, "Qum fadrib unuqa hadha." Dia kata kepada Salim, bangun kamu, bawa ni budak ni, pancung kepala dia. Lalu Salim yang diperintahkan oleh Hajjaj tadi, dia pun ambil pedang dan dia ambil budak yang disuruh dijatuhkan hukuman oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dibawa ke satu tempat. Lalu melihat kepadanya ayah kepada Salim tadi ni, menuju kepada laki-laki tadi. Lalu dia kata apa? Apabila dibawa keluar budak laki-laki yang nak dipancung tadi ni, Salim bertanya kepada dia, "As-sallaita al-ghadata?" Adakah kamu sembahyang pagi tadi, subuh tadi sembahyang tak? Sebelum Salim nak pancung kepala dia tadi ni, dia tanya dulu, subuh tadi sembahyang tak? Lalu jawab laki-laki yang nak dijatuhkan hukuman, dia kata, "Na'am, ya, aku sembahyang subuh tadi." Lalu kata Salim, "Fakhudh ayyat tariqi syi'ta." Pi, kamu nak lari pi ke mana, pi lah. Dia bebaskan, makna dia tak pancung budak tu. Dia tak pancung kepala budak tu. Dia kata kepada budak tu, "Pi, lari, kamu nak pi mana, pi." Kemudian dia mari jumpa dengan Hajjaj, dia lempak pedang dia. Faqala lahul Hajjaj, Hajjaj kata kepada dia, "Adarabta unuqa?" Kamu pancung tak lagi kepala dia? Qal la, tak. Salim kata, "Tak, aku tak pancung, aku lepaskan dia." Lalu kata Hajjaj, "Lima wa lima dzaka?" Pasal apa? Aku suruh kamu bunuh pancung dia, pasal apa kamu tak pancung dia? Qal inni sami'tu abi hadha yaqul, sesungguhnya aku mendengar ayahku ni berkata kepadaku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fa huwa fi dhimmatillahi hatta yumsiya. Siapa yang sembahyang subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah sehinggalah pada petang, pada malam harinya. Maknanya
kerana kawan tadi sembahyang subuh dia tak berani hukum sebab jatuh takut zalim. Bila zalim dia tak selamat daripada balasan Allah. Lepas tu kita kadang-kadang suka sangat, mudah sangat buat naya ke orang. Kadang-kadang Allah balas balik kat kita tu teruk. Sebab kita tak sedar hak kita buat zalim, kita buat naya tadi ni kepada orang yang di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat zalim ni kat siapa-siapa pun tak boleh, hatta kepada binatang pun tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau kezaliman itu kepada orang yang dijamin oleh Allah. Allah jamin dia, aku akan jaga kamu. Tiba-tiba kita ceroboh jaminan Allah, takkan selamat. Baik, itu satu fahaman sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama. Faham yang kedua daripada hadis ini, ada satu sudut lagi kata ulama, ayyakun al-maqsudu min al-hadis. Saya baca sikitlah syarah dia supaya jelas. At-tahdhiru min tarki salati subhi wa tahawuni biha. Hadis ini juga kita boleh faham bahawa Allah, Nabi nak memberi satu amaran, ancaman, jangan sekali-kali tinggal sembahyang subuh. Pasal apa? Kerana siapa yang tinggal sembahyang subuh, fa inna fi tarkiha naqdan lil ahdi. Siapa-siapa tinggal sembahyang subuh, maka dia telah membatalkan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu hidupnya tak selamat kerana tak dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia. Kita beli kereta, kan, kalau tak ada jaminan waranti, Jahanam pebik sendiri, habis duit ni dah. Tapi kalau beli kereta ada jaminan 5 tahun, naik Jahanam, hantar pergi, dia pun tukar free bagi. Mana jaminan tadi ni? Lepas tu kalau kita tak sembahyang subuh, mana kita sendiri telah membatalkan jaminan Allah kepada kita. Pada ketika itu hidup kita tak selamat. Kalau sehari-sehari, kalau 2 hari, 2 hari, maknanya tak selamat kerana tak dijamin selamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama, kita boleh faham dua lah. Satu fahaman yang saya sebutkan pada awal tadi, yang keduanya faham sebagaimana yang saya jelaskan tak saat ni. Jadi itu syarah kepada hadis ini yang disebutkan kepada kita oleh para ulama. Jadi secara umumnya lah, syarah panjang sikit hadis ni. Secara umumnya hadis ni menceritakan tentang kelebihan solat subuh. Solat lain pun wajib, fardu zuhur tu juga, tapi nak cerita dalam hadis ini tentang kelebihan solat subuh. Di antaranya siapa yang sembahyang subuh, dia dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada siapa-siapa pun yang boleh memberi ancaman dan kecelakaan kepada dia. Barang siapa yang mengancam dia, menzalimi dia, orang yang buat zalim ke dia tak akan terlepas daripada menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga elok-elok tuan-tuan. Baik, itu saya situ. Baik, kemudian kata dia, daripada Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, kata mereka, jika ulama tidak menjadi wali Allah, maka Allah tidak mempunyai wali, sedangkan Allah mempunyai para walinya. Maka siapa wali-wali Allah ni? Para alim ulama. Kalau bukan ulama, siapa lagi? Lebih-lebih lagi ulama-ulama yang ialah dengan Qurannya, faham Qurannya dan sebagainya. Maka mereka inilah di antara wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Maka apabila kita memusuhi mereka, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi wali-wali Allah, di antaranya para alim ulama, maka Allah kata, aku isytiharkan peperangan. Allah memerangi mereka. Lepas tu hidup takkan selamat. Lepas tu kita jaga lidah kita, kan? Bagaimana saya sebut tadi, kita boleh berbeza pahaman politik dan sebagainya, tapi dengan alim ulama, jaga kita punya lidah, perbuatan, tindakan kita, supaya jangan sampai tahap kita tidak menghormati mereka. Baik, Imam Al-Hafiz Abul Qasim bin Asakir rahimahullah berkata, dia kata apa? Semoga Allah memberikan taufik. Taufik ni apa dia? Taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan, kekuatan untuk meninggalkan kejahatan. Itu yang kata taufik tadi ni. Orang yang mendapat taufik daripada Allah, dia buat ibadat ni ringan.
Masa Allah bagi kat kita sama. Tapi kadang-kadang kita tengok kawan kita duduk jauh pada kita daripada masjid, boleh lekat 5 waktu di masjid, subuh pun sampai, isyak pun sampai. Kita hak dekat masjid tak main pun. Kalau nak kira sihat dengan tak sihat, kita lagi sihat daripada dia. Pasal apa yang Allah bagi mudah ni, taufik tadi ni. Kan? Ada orang kadang-kadang lutut pun sakit, mata pun tak nampak, wak motor pun tak. Tapi masjid tak nak tinggal. Dalam bab ibadat ni ringan bagi dia. Hak sepatutnya kita hak mudah-mudah ni lebih congkak daripada dia, tapi tak, dia lebih daripada kita. Pasal apa? Taufik tadi ni. Kekuatan melakukan ketaatan, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu video, ada satu orang Arab tua, syekh, dia OKU, bukan sempurna, berjalan pun mengengkang, tapi dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah, tak pernah terlepas takbiratul ihram dengan tu imam. Turun daripada tingkat 2 berjalan kaki. Saya tengok video tu, mari berjalan pergi ke masjid. Orang tanya berapa lama dah syekh, dia kata 40 tahun dah, tapi tak pernah terlepas sembahyang jemaah dengan tu imam. Kita hak yang sempurna pun tak boleh dapat macam dia, tak boleh buat. Mana dia apa sebab taufik tadi ni, Allah mudahkan bagi dia. Lepas tu kita kena minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Di antaranya, ya Allah, aku minta hidayah, petunjuk, taufik. Aku minta sifat taqwa. Aku minta afaf, jaga daripada dosa. Wal-ghina, aku minta kaya, yang tak bergantung dengan orang. Jadi antara benda-benda yang Nabi suruh kita minta pada Allah. Baik, kata Al-Imam Al-Hafiz Abul Qasim bin Asakir rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk mendapat keredaan dan menggolongkan kita di kalangan mereka yang takutkannya dan bertakwa kepadanya. Dia kata apa? Ketahuilah wahai saudaraku, ni, daging para ulama itu adalah beracun. Inna luhumal ulam, luhumal ulam, dia kata apa? Luhum masmumah, maknanya daging para alim ulama itu beracun. Apa maksud beracun? Kebiasaan yang Allah lakukan terhadap sesiapa yang memperkecil-kecilkan para ulama adalah satu perkara yang dimaklumi, diketahui, iaitu dengan mencari-carikan tempat pergantungan mereka. Baca lagi. Sesiapa yang melepaskan lidahnya, celupar lidahnya terhadap alim ulama untuk mencela para ulama, kata dia, daging para ulama itu beracun. Siapa-siapa yang celupak lidah dia memaki hamun, menfitnah para alim ulama, maka Allah akan mematikan hatinya sebelum kematian jasadnya. Siapa-siapa yang menyakiti alim ulama, sama ada dengan lidah perkataannya atau dengan perbuatannya, Allah timpakan azab kepada dia dengan dimatikan hatinya sebelum dia mati. Mati hati ni habis, tak nampak benda baik, tak nampak baik, benda jahat tak nampak jahat. Dia tak boleh dah, dia tak boleh terima kebenaran dah. Hati ni macam mana tapak kaki kita kan. Saya buat analogi. Saya ingat ni perumpamaan yang disebut oleh Dr. Guru kita. Macam mana tapak kaki kita? Tapak kaki kita ni kalau elok, tak kematu, tak keras. Kita pijak-pijak lantai, ada sopih kaca kecil je, kita dandan, kita sentak, oi, tengok-tengok ada cik je, tapi kita berasa. Pasal sensitivity kita tu ada. Kita duduk mengaji sekolah menengah tu, epidermis, idermis apa semua kan, maknanya ada sentuhan tu, dia berasa. Macam itulah hati bila dia hidup, dia tak mati, dosa kecil pun dia berasa Allah. Jangan kata dosa kecil, dia terlepas satu benda pun, terlepas sembahyang contohnya, sembahyang subuh, bangkit lewat pun dia berasa dah, ya Allah, ruginya aku, tak dan pergi jemaah di masjid. Dia berasa satu kerugian yang amat sangat, pasal hati tadi ni hidup. Tapi bila hati mati, macam mana tapak kaki kita kematu?
Bila kematu tapak kaki ni, jangan kata pijak sopih kaca, pijak paku temui ke atas pun tak rasa apa. Ada satu orang cerita di masjid mana saya abang, dia kata ustaz betul tak tapak. Saya kata, dia kata di kampung dia ada orang tua bawa gerek, brek tak ada. Dia brek dengan tapak kaki dia. Bila nak brek tu kasut pun tak pakai, selipar pun tak pakai. Dia tahan dengan tapak kaki dia, berhenti tu gerek. Dia tak rasa apa. Pasal kaki tadi matu dah. Adakah kita tengok video di mana di Afrika kawan tu duk potong tapak kaki sekepin, tak rasa apa dah. Macam itulah hati bila mati. Dosa pun dia tak berasa dosa dah. Dia kata itu hak dia. Dia tak berasa dah kata benda ni dosa, benda ni haram, benda ni salah, benda ni neraka, benda ni. Dia tak rasa dah. Orang tegur pun dia buat tak heran dah. Pasal ikut suka aku lah, ni hak aku. Bukan takat semayang subuh, tak semayang terus. Dia tak semayang subuh, dia tak semayang 5 waktu, dia tak berasa apa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di antara sebab-sebab yang menjadi punca kepada matinya hati ini kerana apa? Keceluparan kita terhadap para alim ulama yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Al-Hafiz Abdul Qasim, dia kata apa? Daging para alim ulama ini beracun. Maka siapa yang makan daging depa, dia takkan selamat. Apa makna makan daging para ulama? Dengan makna dia mencerca, mencaci, menuduh, memfitnah, menzalimi para alim ulama, dia takkan selamat dalam kehidupan dia. Ini yang kita takut. Wal-iyazubillah. Kadang-kadang dunia hari ini, manusia ni dia terlampau bila bagi dalam dunia media sosial. Dia bebas nak tulis apa, dia bebas nak komen apa dalam Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak sedar hak dia bercakap tu dengan siapa, orang alim, orang saleh. Celupak menyebabkan balasan tadi ni sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga. Jaga nah. Oleh itu kata dia, oleh itu orang-orang yang menyalahi perintah-perintah Allah hendaklah merasa gerun terhadap fitnah dan azab pedih yang akan menimpa mereka. Siapa-siapa yang menyalahi, melanggar perintah Allah, kena berasa takut bahawa dia takkan selamat daripada balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai di tajuk tu. Masuk kepada bab yang keempat. Adab-adab guru Al-Quran dan muridnya murid Al-Quran. Baik, bab ini kata dia dan 2 bab selepasnya merupakan tujuan utama kenapa kitab ini dikarang. Baik, kata Imam Nawawi, bab ni, bab yang keempat ni, dan juga 2 bab selepas dia, bab 5 dan bab 6. Bab 4 dan 2 bab selepasnya, makna bab 5 dan 6 merupakan isi kandungan utama kitab ni. Dan inilah sebab kenapa aku karang kitab ni, kata Imam Nawawi. Inilah tajuk yang aku nak bawa, yang menjadi tajuk isi utama dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ni. Baik, untuk ia merupakan satu bab yang amat panjang. Tajuk ni panjang, bab 4, 5, 6 ni tajuk ni panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, aku sebutkan secara ringkas sahaja di dalam beberapa fasal. Fasal ni subtopik kepada bab lah. Bab ni tajuk besar, di bawah dia ada fasal-fasal dia lah, subtopik dia, untuk memudahkan kita mengingati dan menghafaznya. Kata Imam Nawawi, bab 4, 5, 6 ni isi utama kitab Tibyan ni. Tajuk dia panjang. Oleh kerana panjanglah aku ringkaskan supaya tak menjemukan kamu dalam beberapa fasal, supaya kata dia memudahkan kita ingat dan kita hafal. Baik, fasal kata dia, perkara pertama yang semestinya menjadi tujuan para guru Al-Quran dan muridnya ialah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mula-mula sekali kita nak mengaji, kita nak mengajak Quran atau ilmu, apa dia? Mata-mata nak cari redha Allah. Bukan kerana nak kemasyhuran, pangkat jawatan, glamour,
view ramai, seronok orang duk puji kita. Dah, bukan hal tu. Letakkan matlamat, tujuan kita nak cari apa? Redha Allah. Bagi duk tentu. Mula-mula sekali kata Imam Nawawi, adab kita sebagai guru Quran dan orang yang mengaji Quran ni apa dia? Niat kita, qasad, tujuan kita, aku buat benda ni, aku mengajak, aku mengaji kerana apa? Nak cari redha Allah. Ibtigha'a mardatillah. Mata-mata hak tu. Cukup, hak tu besar sekali je. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah, sembah dalam keadaan apa? Mengikhlaskan ibadat kepadanya, buat semata-mata kerana Allah, bersih niat kita. Aku buat kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Tak. Lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Mana Allah suruh kita buat kerja amal kita ni bersih niat kita kerana Allah. Mengajak Quran, mengaji Quran yang ibadat ada, ibadat lah, itu ibadat. Maka ibadat kita buat jangan kerana hal lain lah. Bagi ada solid, bersih niat, aku buat ni lillahi ta'ala, kerana nak cari redha Allah. Orang nak kata apa, aku tak peduli. Orang nak puji ke, pujian tidak akan menyebabkan aku berasa hebat. Orang nak hina, hinaan manusia pun tak menyebabkan aku berasa rendah. Korang, kerana apa? Kerana aku buat bukan kerana hampa, aku buat kerana Allah. Apa nak kata apa, itu hak Allah. Jadi bila kita letak di situ, maka kita buat kerja ni cantik elok. Tak kira lah apa pun. Kita duduk di masjid ni pun buat kerja masjid. Tak niat matlamat kita hak tu. Buat kerana Allah, kerana nak jaga rumah Allah. Hampa nak balas ke, hampa tak balas ke, hampa nak kata ke, hampa tak kata ke, hampa nak puji, hampa nak keji ke, hampa. La as'aluka, Allah kata apa? Tidak aku minta kepada kamu balasan. In ajriya illa 'ala Allah. Balasan aku harap daripada Allah. Allah yang menilai dan memberi balasan. Kamu nak kata apa, ikut suka kamu. Aku buat kerana Allah. Itu yang penting. Jadi bila kita letak hak tu kita buat kerja jadi tenang. Tapi kalau kita duk buat kerja kerana nak orang tak kata tak kot nak puji kita, nak ingat dah. Jangan, hak tu tak kita takkan senang buat kerja. Baik. Maka di sini adab yang paling utama sekali kata Imam Nawawi, yang pertamanya keikhlasan kita dalam, sama ada kita sebagai guru ataupun sebagai murid untuk kita mengaji Quran. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya segala amalan adalah dengan niat kita. Niat menjadi suatu perkara yang penting dalam kita melakukan amal ibadat. Kerana niat ni ada beberapa perkara. Yang pertama, niat menentukan sah ataupun tidak amal kita tadi ni. Yang kedua, niat dia membezakan antara ibadat dengan adat. Macam kita duduk dalam masjid lah kan, duduk. Mungkin ada di kalangan kita hak yang berniat i'tikaf, maka dia dapat tak pahala? Dapat. Boleh duduk, aircon sejuk pun dia berasa, mengaji pun boleh, pahala pun boleh. Tapi mungkin di kalangan kita ada yang tak niat pun, duduk. Boleh mengaji tak? Boleh. Aircon sejuk tak? Sejuk. Tapi duduk dia tadi duduk adat sajalah, duduk lah. Tak ada nilai ganjaran pahala, tak ada nilai ibadat, kerana tak niat tadi ni. Kan? Kerana tak niat tadi ni. Macam kita mandi juga, mandi Jumaat tadi kita nak main Jumaat, sunat mandi. Orang yang nak main Jumaat sunat mandi. Orang ramai ada yang mandi dengan niat saja, aku mandi sunat Jumaat kerana, jadi dapat pahala. Hak kawan tak niat mandi basah serupa tu juga, mandi basah serupa tu juga, tapi tak dapat pahala apa? Kerana niat tadi. Mana niat membezakan antara ibadat dengan adat. Kemudian kata ulama, niat juga membezakan di antara jenis ibadat. Sama ada ibadat tu fardu atau ibadat tu sunnat. Puasa Ramadan,
Sama aja kita tahan diri kita daripada fajar sehinggalah tenggelam matahari kan. Habis Ramadan kita puasa sunat Syawal. Sama tak? Sama aja, bermula daripada fajar sampai tenggelam matahari. Kok puasa sunat mula lepas lohor ke tak? Sama aja. Tapi apa yang membezakan antara hak nu puasa fardu, hak ni puasa sunat? Niat. Saja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan, kerana saja aku puasa esok hari sunat Syawal, kerana niat yang membezakan di antara satu amal tadi ni, sama ada amal tadi sunat ataupun fardu. Niat juga menjadi penentu amal kita tadi ni diterima atau tidak di sisi Allah. Kita buat sembahyang kadang-kadang cantik elok, tapi kadang-kadang niat kita tu, kalau buat ni kerana Allah, ada nilai pahala dia. Tapi kalau buat tadi kerana orang tengok, kerana nak bagi orang puji, di sana menyebabkan amal tu walaupun cantik pada zahirnya, tapi pada batinnya tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu, karena buat tadi bukan kerana Allah. Ni yang kata Nabi kata apa? Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat, dan bagi setiap orang dia mendapat apa yang diniatkannya, apa yang dia minta. Dia tahu hati dia apa yang dia qasadkan. Kalau dunia lah, kalau redha Allah dia akan dapat lah bagaimana yang Allah janji. Hadis ini adalah di antara hadis yang menerangkan asas-asas Islam. Kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, sesungguhnya seseorang itu dikurniakan balasan sesuatu berdasarkan niatnya. Mana kita ni Allah nilai amal kita berdasarkan pada niat kita tadilah. Buat tu kerana apa? Ni kita nak buat ibadat korban tak apa lama lagi ni. Letakkan niat kita betul-betul aku buat ni semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nak seorang kata kita ni tiap-tiap tahun tak pernah tinggal, pemurah, bagus. Jangan ada benda-benda asyik. Buat semata-mata kerana Allah. Jadi orang yang buat semata-mata kerana Allah ni dia ikhlas, selesai, jadi bahasa serah pada Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Tidak ada satu amal yang lebih dikasihi di sisi Allah pada hari nahar lain daripada amal kita menumpahkan darah sembelihan korban ke bumi. Binatang korban kita akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Darah sembelihan korban yang kita sembelih tadi diterima di sisi Allah belum daripada tumpah mencecah ke bumi. Cepat ada dah kedudukan di sisi Allah. Maka Nabi kata perelokkan sembelihan korban kamu, buat bagi elok. Ni kita nak sambut tak apa lama dah ni, tak ambil sebulan lagi dah tuan-tuan kan? Maka bagi ada azam kita nak buat. Kalau boleh setiap rumah tu ada satu bahagian kan? Ada kemampuan untuk buat sekor, buat, silakan. Dia kata tahun lepas buat dah, tahun lepas tahun ni dia ibadat tahunan kita buat kan. Sebab dia korban ni, dia kadang-kadang setengah orang dalam bab ibadat ni yang melibatkan batang tubuh, tenaga, dia boleh buat, tak ada masalah. Puasa, semayang dia boleh buat. Tapi bila melibatkan harta benda, di situ nampak macam bakhil. Ni nak buang sifat bakhil dalam diri kita ni. Bukan senang tuan-tuan ni. 700 setengah, 800 kita bagi. Kadang-kadang kita ambil daging 2-3 kilo je. Ada ambil 2-3, ada tak ambil terus. Kalau nak ikut beli daging di market, kalau 3 kilo, sekilo 40 ringgit, baru 120. Tapi kita bagi 800. Tapi bukan hak tu matlamat kita. Allah kata lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan hak nak sampai ke Allah tu bukan daging, bukan darah, bukan. Tapi apa dia? Takwa daripada kamu. Hak tu yang Allah nak tengok bagaimana sanggupnya kita ambil sebahagian daripada harta kita berkorban untuk takarrub dengan Allah. Yang mana daging korban tadi kita berikan sedekah, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin dah berapa lama dah tak mampu nak beli makan daging dan sebagainya kan. Kita ambil sikit, 1/3 beda kita ambil keberkatan daripada sembelihan korban kita tu. Kalau korban tadi korban sunat makan, hak lebih kita beri sedekah pada orang kan. Bukan kita nak daging tu, kita nak nilai kesanggupan kita berkorban semata-mata kerana Allah. Sebab dia korban ni dia melibatkan harta. Tengah orang kalau bab semayang puasa dia tak ada masalah, tapi bila bab duit ringgit ni 800, dia kata 800, duk tengok tayar kereta pun berasa macam tak apa nak ada bunga dah. 800 ni takat 2 biji 3 biji lepas dah. Tu yang kadang-kadang seorang dia himpun dah duit ni, duk target nak buat korban ni tahun 1443 ni.
celah-celah tu bateri dia kurang pula dah. Dia kata bateri dululah, korban tahun depan tak tahu kat mana lagi tuan-tuan. Tu kadang-kadang Allah uji sikit. Jangan, bila kita dah bertekad nak buat, simpan duit dah, buat. Bateri ke tayar ke tu kita kira lain. Ini di antara benda yang sangat-sangat patut kita rebut sama-sama. Biar dilangkaui ni, biar masjid ni 10, 15 ekor dan sebagainya, biar meriah kan. Buat tu kerana Allah, urus bagi elok supaya ibadat korban kita ni cantik dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak sambung semangat yang telah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Allah bukan suruh kita sembelih anak kita, Allah bukan suruh bagi habis harta kita, tak, sebahagian jalan 400 700 kan. Nabi Ibrahim dulu suruh sembelih anak Nabi Allah Ismail, berdoa 30-40 tahun nak boleh Nabi Allah Ismail tu, umur 90 dah, kata ulama 80-90 dah baru dapat Nabi Ismail. Bila dapat Nabi Ismail, budak sikit punya bagus, penyantun, penyabak, sampai umur remaja. Allah nak uji Nabi Ibrahim, nak tengok adakah kasih sayang cinta dia ke anak dia mengatasi ketaatan dia kepada Allah. Lalu Allah perintah suruh sembelih. Tidur malam 8 Zulhijjah, mimpi, hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail. Esok dia fikir, betul ke mimpi ni wahyu daripada Allah ke mimpi daripada syaitan? Berfikir Nabi Allah Ibrahim pada hari 8 Zulhijjah. Betul ulama kata sebahagiannya hari itu nama dia hari tarwiyah, hari merenung dan berfikir Nabi Ibrahim kebenaran mimpi dia. Tidur malam 9 pula, mimpi pula, hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail. Maka keesokan harinya ketahuilah Ibrahim, mimpi itu benar, wahyu daripada Allah. Maka kata sebahagian ulama, sebab itu dinamakan hari Arafah, hari mengetahui kebenaran mimpi oleh Ibrahim. Tidur malam 10, mimpi pula, hei Ibrahim, Allah perintah kamu sembelih Ismail. Maka hari 10 tu Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail menuju ke Mina untuk disembelih. Hari Nahar, dia panggil hari 10 tadi ni. Tu hebatnya iman Nabi Ibrahim. Sayang anak ni sampai sana baru habaq, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hei anakku, aku mimpi aku sembelih kamu, fanzur madza tara, apa pandangan. Anak pun dia tahu pak dia Nabi. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah, laksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Allah, nescaya kamu akan mendapati aku daripada kalangan orang yang sabar menghadapi ujian yang besar ni. Korban anak tuan-tuan ni, nak seorang tu ya, Nabi Ishaq tak dapat lagi lepas pada tu kan. Kita ni minta sikit je, balik sembang dengan orang puan kita di rumah, tahun ni kita kena buat. Tak mampu buat 2 orang, tak apalah, tahun ni bagi abang dulu. Adapun laki dia kata tak apalah, ambil kat bini dulu lah, bagi buah nama, tak apalah, mana-mana pun nanti bagi ada, mulakan, tak usah bimbang, Allah ganti hak lebih baik daripada tu. Bila kita keluar duit kita infak pada jalan Allah, malaikat berdoa tiap-tiap hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan pada orang yang menginfakkan harta dia pada jalanmu, tak kiralah dalam apa bentuk pun, khalafa, ganti hak lebih baik daripada tu. Tiap-tiap hari malaikat turun berdoa pada Allah, ganti hak lebih baik daripada hak dia beri, sedekah ke, jariah ke, wakaf ke, korban ke, apakah, ganti hak lebih baik daripada tu. Malaikat berdoa. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakan harta orang yang kedekut, bakhil, tak mau buat kebajikan, tak mau infak pada jalan Allah. Sebab tu Nabi kata, mana qasa malu abdin min sadaqah, harta kita takkan kurang dengan sebab sedekah yang kita berikan. Kita beri sedekah, dengan sedekah tadi menyuburkan harta kita yang ada. Yakin, ini Nabi sebut kepada kita. Jadi tuan-tuan, mari kita ambil semangat ni lah, ni akhir nak tutup ni, kita ambil semangat. Tak sampai sebulan lagi dah ambil semangat ni untuk kita sama-sama berazam, untuk kita sama-sama buat korban. Tak apa lama lagi dah. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan. Jangan duk tunggu tahun depan tak tahu ke mana lagi. Lembu pun kuih duk mahal, tak ada dah. Tuan-tuan di Langkawi mungkin ada lagi 7,5 belah sana, tak ada dah 800 dah setompok. Tahun lepas saya pun duk urus kan, tahun tu 700, Mei 700 setengah, tahun lepas 780. Tahun ni tak boleh lebih dah, kena 800 lebih dah baru boleh buat lembu hak segak sikit lah kan. Jadi dia kuih duk mahal. Kalau kita tak gelut, tak puluh, tak ambil peluang, ke depan kita tak tahu ke mana, rebut ambil. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung nanti
Sekali lagi tu, diriwayatkan daripada orang lain, kata mereka, sesungguhnya manusia diberikan sesuatu berdasarkan niat-niat mereka. Mana Allah beri pada kita balasan berdasarkan niat kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi perbaikilah niat hati qasad kita tadi ni, supaya amal ibadat kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanda situ nanti kita sambung. Kami meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala, katanya ila akhirih, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Tanda situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum na wa minkum taqabbal ya karim.